Sebelum memberikan ulasan berkenaan dengan yang disoalkan oleh moderator Al-Fadhil Ustaz Zian, tema kali ini tentang Al-Faqih Al-Muqaddam ini diangkat dengan ada beberapa sebab, dan timbul soalan kenapa ada tajuk Faqih Muqaddam yang kita bahas dekat Malaysia di sini. Madrasah Hadramut kita duduk kat Malaysia, apa kaitan kita nak bahas dengan semua itu? Hakikatnya adalah pembahasan tentang Al-Faqih Muqaddam ini bukan hanya sekedar membahas tentang individu, tetapi membahas tentang metodologi dalam berdakwah, tentang ideologi dalam pemikiran yang terkait dengan pemikiran, ideologi dan metodologi dakwah beliau itu diteruskan oleh keturunannya yang kesan daripada dakwah mengikut ideologi dan metodologi yang dibuat oleh beliau sampai ke Nusantara ini, yang dapat kita kecapi daripada apa manhaj dakwah, pegangan daripada ulama-ulama yang berasalkan bukan hanya sekedar keturunan daripada beliau, tetapi juga yang berpegang kepada cara dakwah beliau. Kalau kita melihat di Nusantara ini atau khususnya di Malaysia, ya, kita ada Tok Kopalo, ya kan, Sayyid Abdul Rahman bin Muhammad Al-Aidarus yang dikebumikan di Terengganu. Itu keturunan Al-Faqih Al-Muqaddam, meninggalnya di Terengganu. Tok Tuan Besar, ayah beliau Sayyid Muhammad Ibn Zainal Abidin Al-Aidarus sebagai penasihat kepada Sultan Terengganu pun keturunan daripada Al-Faqih Al-Muqaddam. Al-Habib Ali bin Tahir Al-Haddad Mufti Johor, keturunan Al-Faqih Al-Muqaddam. Atau Amal Faqih, kemudian Al-Habib Muhsin bin Abdul Qadir Al-Attas di Johor, Mufti Johor yang sebelumnya. 4 Mufti Johor itu asal usulnya daripada Madrasah Hadramut. 2 Al-Haddad, 2 Al-Attas. Kita kenal Ratib Haddad, kita kenal Ratib Attas yang diamalkan juga di sini. Pun semuanya itu adalah hasil daripada madrasah atau dakwahnya Madrasah Hadramut yang ada kaitan keturunan dengan Al-Faqih Muqaddam atau yang berbelajar dengan Al-Faqih Al-Muqaddam dan keturunannya, sehingga apa yang diajarkan oleh beliau baik pada ideologinya atau metodologinya itu sampai ke Nusantara ini, khususnya di Malaysia. Jadi bila kita berbahas tentang Al-Faqih Al-Muqaddam atau Madrasah Hadramut, bukan hanya sekedar berbahas tentang individu, tetapi berbahas tentang kesan daripada manhaj dan ideologi beliau yang sampai ke tanah air kita. Bahkan kalau kita pergi lebih jauh di Nusantara, di Pulau Jawa, kita kenal Wali Songo, 9 wali pun juga asal usulnya daripada madrasah ini juga, daripada Amal Faqih, dari madrasah yang sama. Sehingga dengan begitu bukanlah menjadi asing bagi kita berbahas tentang beliau, karena mungkin tidak pernah diangkat atau dibahas. Jadi kita hanya tahu Al-Haddad, Al-Attas dan ratibnya, bukunya, tapi siapa yang mengasaskan semua itu? Siapa yang menjadi sebab lahirnya Imam Abdullah bin Al-Haddad? Siapa menjadi sebab lahirnya pemikiran Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas atau Tok Kopalo umpamanya? Semua itu adalah hasil daripada madrasah yang diasaskan oleh Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. So ini lebih kurang motif kenapa tajuk ini diangkat, ya. Selain daripada itu, murid-murid yang belajar walaupun bukan daripada keturunan, tapi yang belajar dan juga mengamalkan daripada madrasah yang sama. Berkenaan dengan injazat atau kejayaan atau apa yang telah dibuat oleh Al-Faqih Al-Muqaddam, mungkin beberapa terminologi yang perlu untuk diberikan klarifikasi, ya. Yang pertama namanya Madrasah Hadramut. Madrasah Hadramut yang dimaksudkan adalah metodologi dakwah dan pemikiran yang diasaskan oleh Al-Faqih Muqaddam tadi. Ia bukan memberikan gambaran bahwasanya semua Hadramut itu diwakili oleh beliau. Di Hadramut ada madrasah-madrasah yang lain. Oleh sebab itu dikenali Madrasah Hadramut ini dengan istilah
itu namanya tariqah Ba'alwi atau tariqah Alawiyin dan seumpamanya. Jadi mempunyai maksud yang sama. Bila dikatakan tariqah Alawiyin atau Ba'alawi adalah mempunyai maksud kepada satu orang yang namanya Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, atuknya Al-Faqih Al-Muqaddam. Atuk beliau yang bernama Alwi ini adalah orang pertama yang lahir di Hadramaut setelah atuknya yang namanya Ahmad bin Isa ini hijrah daripada Irak pergi ke Hadramaut. Sampai di Hadramaut lahirlah cucu beliau yang bernama Alawi. Oleh kerana beliau orang pertama yang lahir di Hadramaut setelah berhijrah dan dinamakan Alawi, maka keturunan beliau ini dinamakan Alawiyin. Dan orang-orang yang berpegang kepada cara dakwah dan pemikirannya Al-Faqih Muqaddam itu dinisbahkan juga dengan Alawiyin atau Ba'alawi. Supaya kita tidak keliru, ada golongan Alawiyin yang termasuk daripada golongan Syiah yang melampau dan seterusnya lah. Kalimat Alawiyin ini ada beberapa istilah yang digunakan pakai. Kalau dulu ada Alawiyin, ada Abbasiyin, ada Umayyin, kelompok-kelompok yang terkait dengan politik. Tapi kalau berbicara tentang Alawiyin atau tariqah Ba'alawi yang dinisbahkan kepada Hadramaut adalah merujuk kepada seorang bernama Alawi dan keturunannya yang membawa madrasah Hadramaut yang akan dijelaskan kemudian, maka dinamakan ini sebagai madrasah Hadramaut atau tariqah Alawiyin atau Ba'alawi. Itu istilah ya, terminologi atau istilahat yang digunakan pakai supaya kita jelas penggunaan istilah itu tidak keliru dituju apa maksudnya. Al-Faqih Al-Muqaddam ini tadi disampaikan oleh Al-Fadhil Nasrullah berkenaan dengan silsilah belajarnya. Seseorang itu tidak akan menjadi hebat kalau tidak diketahui asal usulnya. Jangan sekali-kali melihat orang itu hebat di penghujungnya. Jangan sekali-kali melihat orang itu hebat ketika dia sudah banyak pengikut dan banyak followersnya. Tak. Kita kena tengok asal usulnya macam mana dia boleh jadi hebat. Barulah kita akan tahu bagaimana seseorang itu menjadi seorang yang diagungkan, dimuliakan dan ilmunya itu bermanfaat. Beberapa perkara disebutkan oleh Al-Fadhil Nasrullah tadi berkenaan dengan latar belakang pembelajaran beliau yang di sini digabungkan daripada dua jalur. Pembelajaran beliau selain daripada ulama-ulama tempatan, daripada ulama-ulama luar. Termasuk daripada jalur ayah-ayah beliau sampailah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya simpulkan apa yang disampaikan oleh Al-Fadhil Nasrullah tadi berkenaan dengan susur galur pembelajaran beliau itu. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama kamu, hendaklah kamu memastikan dari siapa kamu mengambil ilmu. Karena kesilapan kita mencari orang untuk mengajar kepada kita, maka akan silaplah pengetahuan kita tanpa kita sedari. Dalam hal ini kita memastikan daripada siapa kita belajar. Demikian Al-Faqih Al-Muqaddam mengambil daripada dua jalur. Jalur pertama daripada ayah atuknya sampai ke atas lagi. Jalur kedua adalah daripada Madrasah Al-Maghribiyah Syu'aib Abu Madian. Syu'aib Abu Madian seorang alim besar berasal daripada Maroko. Beliau ini hidup di penghujung abad yang ke-6, lebih kurang meninggal 580 atau lebih meninggal dunia di usia awal-awal lagi usianya Al-Faqih Al-Muqaddam. Beliau Syu'aib Abu Madian sebelum meninggal dunia berpesan kepada murid-muridnya untuk menyampaikan message atau risalah atau pesanan kepada Al-Faqih Al-Muqaddam. Macam mana boleh tahu Al-Faqih Muqaddam sementara itu di Maroko? Al-Faqih Muqaddam berada di Hadramaut. Bukanlah dulu ada komunikasi yang mudah untuk orang berjumpa. Bukanlah mudah untuk pergi pun. Tak ada perjumpaan antara Al-Faqih Muqaddam dengan Syu'aib Abu Madian. Tetapi nama Al-Faqih Muqaddam seperti yang disebutkan tadi oleh Nasrullah berkenaan dengan
keilmuannya dan juga kemahirannya dalam ilmu fiqh, tafsir dan sebagainya, menjadikan Syuaib Abu Madian mendengar tentang berita tersebut daripada orang-orang yang datang daripada Hadramaut dan pergi ke Maroko. Maka Syuaib Abu Madian melihat bahwasanya apa yang layak pada ilmu yang ada pada beliau untuk diteruskan oleh khalifahnya adalah Al-Faqih Al-Muqaddam. Dalam hal ini kita berbicara tentang waris, pelanjut dalam perjalanan seorang dalam menyampaikan ilmu dan dakwah ini. Ada kalanya diwarisi secara langsung daripada orang yang belajar, ada kalanya daripada apa yang dia dengar daripada kriteria orang-orang yang memiliki sifat-sifat sesuai dengan yang diinginkan oleh syekh untuk menyerahkan kepadanya amanah warisan untuk diteruskan oleh muridnya. Dalam hal ini Syuaib Abu Madian melihat yang layak adalah Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Maka oleh kerana Sayyidina Syuaib Abu Madian berkehendak untuk menyerahkan tanggungjawab kepimpinan dalam dakwah ini kepada Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, maka dihantarkan khirqah, kain yang dipakai sebagai simbolik, sebagai tanda kalau apa yang akan diserahkan oleh Syuaib Abu Madian kepada Sayyidina Al-Faqih adalah ada satu amanah yang mesti dijalankan kalau khirqah atau pakaian itu diterima oleh Al-Faqih Al-Muqaddam. Penyerahan pakaian itu mata-mata simbolik akan satu ikrar. Bila terima, artinya dia kena ikut apa yang diamalkan oleh guru yang memberi pakaian itu. Dia bukan sekedar pakaian, ambil pakaian barakah. Memanglah ada orang nak pakai seperti itu. Tapi dalam hal ini bukan sebagai tabarrukan, bukan sebagai tabarruk, ambil berkat. Tidak. Tapi sebagai ikrar. Sebagai satu janji bahwasanya apa yang akan dilakukan oleh Al-Faqih Al-Muqaddam kalau terima itu pakaian adalah meneruskan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Syuaib Abu Madian kalau pakaian itu diterima. Maka dihantarkanlah pakaian ini daripada Maroko pergi ke orang yang membawanya sampai pergi ke mana? Ke Mekah dan Madinah, kemudian sampailah ke Hadramaut, sampai ke Al-Faqih Al-Muqaddam dan diterimalah pakaian itu. Saya katakan di awal, penerimaan pakaian ini bukan sekedar menerima, tetapi sebagai simbolik kepada ikrar untuk melaksanakan amanah yang yang dilakukan oleh gurunya, yaitu Sayyidina Syuaib Abu Madian. Ketika diterima itu, maka Al-Faqih menunjukkan hasratnya, komitmennya, ikrarnya bahwasanya dia akan melaksanakan amanah Sayyidina Syuaib Abu Madian dengan mematahkan pedang. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam dahulu kemana-mana bawa pedang, katanya letakkan di bawah pahanya seperti ini. Karena situasi waktu itu, situasi yang tidak aman. Tidak aman daripada beberapa aspek, perompak atau qutta' tariq, orang yang suka potong jalan untuk nak ambil kutip rampas, ataupun binatang. Jadi situasi waktu itu menyebabkan seseorang bila pergi keluar membawa pedang, dan waktu itu Al-Faqih Al-Muqaddam pun salah seorang yang membawa pedang. Pemberian amanah berupa khirqah tadi yang merupakan sebagai simbolik ikrar, komitmen yang mesti diberi. Cara dakwah bukan dengan kekerasan, bukan dengan pedang, bukan dengan angkat senjata. Itu amanah yang ada pada pakaian, bukan pakaian. Maka oleh kerana itu diterima oleh Al-Faqih Muqaddam ikrarnya untuk memenuhi amanah tersebut dengan mematahkan pedang tadi. Mematahkan pedang itu simbolik untuk tidak mengangkat senjata zahir, tetapi lebih berpegang kepada senjata batin. Dikatakan bahwasanya kalau sekarang orang pergi ke Hadramaut, pergi ke Gaidun, kawasan Doan situ, sampai sekarang itu kesan daripada pedang yang dipatahkan itu masih ada. Jadi kalau pergi ke sana masih nampak, masih boleh nampak itu potongan daripada pedang itu sendiri. Disimpan semata-mata bukan untuk tajam kata tak tajam ya, bukan itu. Tapi simbolik bahwasanya pedang ini dipatahkan ada beberapa sebab. Ada 3 sebab. Yang pertama, pedang itu dipatahkan sebagai satu transisi perubahan daripada dakwah
yang boleh menggunakan pedang secara zahir, kepada dakwah menggunakan pedang secara batin, silahul batin, yakni menggunakan dakwah secara dengan senjata yang batin. Apa senjata yang batin? Sabar kepada orang yang mengganggu, tidak mengangkat senjata kepada orang yang mengangkat senjata. Kalau begini kita batalkan jihad ke? Bukan. Jihad tak ada siapa boleh batalkan, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Jihad satu ketetapan yang ada di dalam Islam. Dirwatul Islam, puncak segala-galanya dalam Islam itu adalah al-jihad fi sabilillah. Umirtu an uqatilan nas hatta syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya diperintahkan untuk berjihad, kata Nabi, sehingga orang mengucapkan dua kalimat syahadah. Tapi pecahan atau mematahkan pedang di sini adalah simbolik kepada tiga. Yang pertama, tidak mengangkat senjata kepada orang yang bukan layak untuk kita mengangkat senjata. Yang kedua, prediksi atau bayangan dan gambaran firasat daripada al-faqih tentang apa yang akan berlaku di masa akan datang setelah kewafatan beliau, akan adanya fitnah, dan beliau tidak mahu daripada keturunannya atau daripada pengikut beliau yang mengambil manhaj beliau untuk mengangkat senjata kepada orang lain, hatta orang lain itu mengangkat senjata kepada kita. Apa dasarnya di sini kalau orang angkat senjata kita tak lawan dengan senjata? Dasarnya dalam Al-Qur'anul Karim. Dasarnya dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika anak Adam Qabil dan Habil. Qabil mengatakan kepada Habil, la aqtulannak, aku bunuh engkau. Kata Qabil kepada Habil. Habil kata, la in basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liyaktulak inni akhafullaha rabbal alamin. Kalau kamu wahai Qabil akan angkat tangan kamu bunuh aku, baik dengan senjata, dengan batu, dengan pistol, dengan apa, walhasil angkat tangan untuk bunuh tanpa disebut senjatanya apa, karena untuk membunuh bukan pedang saja. Sekarang dengan dengan misil boleh orang mati juga, ya kan? Dengan drone orang boleh mati juga. La embasatta ilayya yadaka litaktulani. Kalau kamu hulurkan tangan kamu untuk bunuh aku tak akan hulurkan tangan aku untuk bunuh engkau. Aku takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, tak patut lawan ke? Quran dah cerita macam tu. Tidak mahu mengotori tangannya dengan menumpahkan darah orang lain. Itu di dalam Quran. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ketika ditanya oleh sahabat, kalau berlaku fitnah macam mana? Fitnah antara orang Islam dengan orang Islam, bukan fitnah jihad dan melawan kepada orang kafir. Antara orang Islam dengan Islam. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun ka khairai ibnai Adam. Kun ka khair ibnai Adam. Jadilah kamu orang yang terbaik daripada dua anak Adam. Siapa yang terbaik daripada dua anak Adam? Yang pembunuh atau yang dibunuh? Yang dibunuh, yaitu Habil. Yani kenapa Nabi suruh? Katanya kalau kami sudah mengelak daripada fitnah. Kata kalau fitnah berlaku macam mana? Kata Nabi duduk di rumah. Kalau mereka masuk daripada masuk juga ke rumah dan paksa kami untuk keluar macam mana? Jadilah kamu sebagai salah seorang daripada anak Adam yang terbaik, yaitu tidak melawan. Kalau dibunuh, hatta dibunuh. Untuk tidak mengotori kita punya tangan dengan menumpahkan darah orang lain. Maka daripada pemahaman ini, firasat ini yang diketahui oleh Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, yang akan berlaku di masa akan datang, daripada fitnah pertumpahan darah antara orang Islam dengan orang Islam, beliau tidak mahu daripada keturunannya atau pengikutnya yang tangannya itu basah atau kotor dengan menumpahkan darah orang lain. Realitinya, ya, di Hadramaut pada akhirnya muncul beberapa fitnah antara kabilah dengan kabilah. Gara-gara kambing bunuh-bunuh sampai turun-temurun. Gara-gara onta akan bermusuh satu dengan yang lain. Dan memang sebahagian daripada
orang-orang yang ada hubungan dengan Al-Faqih Al-Muqaddam yang tidak ambil langkah beliau di pedalaman, mereka tergelincir pada pembunuhan disebabkan oleh karena tidak mengambil apa yang diwasiatkan atau diamanahkan, ditinggalkan oleh Al-Faqih Al-Muqaddam. Jadi yang kedua, sebab kenapa beliau mematahkan pedang, sebab beliau melihat apa yang akan berlaku di masa akan datang daripada fitnah-fitnah yang berlaku, yang boleh menumpahkan darah. Beliau tidak mahu daripada keturunannya atau daripada pengikutnya yang angkat pedang sehingga mengotori tangan mereka dengan melakukan pembunuhan kepada orang lain. Itulah dipatahkan pedang tersebut. Yang ketiga adalah mengambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya bila fitnah berlaku, yang duduk, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berbaring lebih baik daripada yang duduk. Gambaran Nabi untuk orang tidak tergelincir kepada fitnah. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berbaring lebih baik daripada yang duduk. yakni mengelak, kalau boleh jangan terlibat di dalam fitnah tersebut. Maka kata sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau mereka paksa juga, kamu masuk dalam rumah, patahkan anak panah kamu atau busur panah kamu, potonglah talinya, hancurkan pedang kamu dan tumbuklah dengan batu yang tajam tuh. Kalimat ini ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Patahkan busur panah, potong tali busur, dan hancurkan, patahkan pedang dan tumbuklah yang tajam. Yakni jangan sampai ada ruang pada senjata ini digunakan untuk melukai orang lain. 3 sebab ini yang menyebabkan Al-Faqih Al-Muqaddam mematahkan pedang semata-mata, bukan sekedar patah pedang, tapi mempunyai 3 objektif yang saya sebutkan sebentar tadi. Itulah injazat, itulah kejayaan yang paling ketara yang dibuat oleh Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam dan keturunannya. Kalau kita melihat masa di Hadramaut itu dalam komunis yang menawan atau mengawal Hadramaut waktu itu, daripada kalangan madrasah Hadramaut, ulama-ulamanya tidak ada mengangkat senjata melawan. Hatta dibunuh, hatta mereka diheret dengan kereta, hatta mereka dipenjarakan. Tidak ada yang angkat senjata. Akhirnya mereka pun selama 25 tahun pergi hilang tanpa disebut. La Lenin wala siapa, tak ada. Madrasah Hadramaut kembali lagi walaupun sekian 25 tahun ditutup. Ini balik sekarang menjamur balik. Siapa yang yang mengajarkan kepada mereka untuk bersabar dan lebih bersenjata dengan senjata batin berbandingkan kepada senjata zahir? Nampak hasilnya beberapa fitnah yang berlaku. Tetaplah madrasah ini berdiri tegak walaupun ombak begitu dahsyat berlaku di Hadramaut. Ini beberapa injazat, pencapaian-pencapaian yang jelas disampaikan, yang dicapai oleh Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Di samping itu, beliau ini juga mempunyai fikrah yang cukup meluas. Dia bukan hanya sekedar madrasah dibangun seperti madrasah saya ceritanya, bukan madrasah macam kita ada asrama, bukan itu, tapi madrasah ideologi, madrasah manhaj, metodologi dalam kita berdakwah. Beliau tidak hanya cukup membangun metodologi dan juga ideologi, beliau juga mempunyai fikrah, wawasan yang begitu luas dan begitu jauh. Beliau membangun ekonomi. Beliau membangun masjid bukan sekedar masjid untuk dilakukan ibadah, tapi masjid yang boleh berdiri sendiri dengan dana wakaf yang dimiliki oleh masjid. Yakni masjidnya dibangun dan ada wakafnya. Jadi keperluan untuk nak renovate ke, nak bersihkan ke, nak apa saja terkait dengan masjid ini tak perlu ada sumbangan daripada, sebab orang-orang di Hadramaut waktu itu ramai daripada mereka kalangan orang-orang yang susah. Maka ada tanah wakaf atau korma yang diwakafkan untuk jadi pandangannya itu iktifa'udz dzat, yakni mau berdiri di kaki sendiri, tak bergantung dengan pemberian dan sedekah daripada orang lain. Belum lagi wakaf kepada itu air minum di tengah jalan, dibangunkan macam rumah kecil di air di situ untuk orang yang ibnu sabil, musafir yang kehausan boleh minum di situ. Jadi fikrah ini yang dibuat oleh beliau tidak hanya
ilmu sahaja, tidak hanya dakwah sahaja, tapi kebajikan. Tetapi membantu orang-orang yang fakir miskin daripada kalangan orang-orang yang susah pada waktu itu. Jadi injazat atau kejayaan yang dicapai oleh beliau adalah syumul, merangkumi kepada segala aspek, baik itu pendidikan, dakwah, kebajikan dan juga kebudayaan. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarak.